Bayangkan Anda mendarat di Jakarta pada tahun 2026, keluar dari tren lapangan terbang yang moden, meluncur melalui stesen metro yang canggih, dan tiba di pusat bandar lebih cepat daripada ramai penumpang yang cuba sampai ke pusat Kuala Lumpur ketika waktu puncak. Kedengaran mengejutkan, bukan? Selama bertahun-tahun, ramai orang percaya Kuala Lumpur jelas lebih maju dari segi infrastruktur. Tetapi hari ini, sesuatu yang tidak dijangka sedang berlaku. Dalam video ini, Anda akan melihat mengapa transformasi infrastruktur Jakarta membuat ramai rakyat Malaysia mula bertanya satu soalan yang agak tidak selesa. Adakah Jakarta sebenarnya sedang mengejar, atau mungkin sudah mula mendahului? Sebelum kita pergi lebih jauh, saya ingin cuba sesuatu dengan Anda. Jika Anda menonton dari Malaysia sekarang, tulis Malaysia boleh di ruangan komen. Bukan kerana ini satu pertandingan, tetapi kerana negara yang kuat sentiasa belajar daripada apa yang jiran mereka lakukan dengan baik. Mari kita buktikan bahawa rakyat Malaysia bersikap terbuka, ingin tahu, dan bersedia berbincang tentang kemajuan sebenar di rantau kita. Assalamualaikum. Dan mari kita lihat mengapa infrastruktur Jakarta pada tahun 2026 mengejutkan begitu ramai orang. Selama beberapa dekad, Kuala Lumpur sering dianggap sebagai salah satu ibu kota paling moden di Asia Tenggara. Pencakar langitnya, lebuh raya moden, lapangan terbang yang cekap, serta sistem rel seperti MRT dan LRT membuat Malaysia kelihatan sebagai peneraju infrastruktur di rantau ini. Jakarta pula sering terkenal dengan kesesakan lalu lintas yang sangat teruk sehingga ramai penumpang terpaksa menghabiskan 3 atau 4 jam sehari di jalan raya. Tetapi inilah perubahan yang ramai orang tidak perasan. Indonesia mula mengubah cerita itu secara serius dalam dekad yang lalu. Mari kita mulakan dengan pengangkutan awam, kerana di sinilah perubahan itu paling jelas. Sistem MRT Jakarta hanya dibuka pada tahun 2019, yang sebenarnya sangat baru jika dibandingkan dengan rangkaian rel Kuala Lumpur yang bermula beberapa dekad lebih awal. Tetapi perkara yang mengejutkan ramai pemerhati ialah kelajuan pembangunan tersebut. Laluan MRT pertama Jakarta sepanjang kira-kira 16 km dari Lebak Bulus ke Bundaran Hai di pusat bandar. Pada pandangan pertama, mungkin ia tidak kelihatan besar, tetapi kesannya sangat ketara. Stesen moden, tren datang setiap beberapa minit, dan jumlah penumpang harian dengan cepat meningkat kepada ratusan ribu. Sekarang bayangkan sesuatu yang lain. Jakarta tidak berhenti di situ. Pembinaan fasa kedua MRT bermula untuk memanjangkan laluan ke arah utara menuju kota. Dan lebih banyak fasa dirancang untuk meluaskan rangkaian ke seluruh ibu kota. Dengan kata lain, apa yang bermula sebagai satu laluan kini perlahan-lahan berkembang menjadi sistem metro penuh. Dan di sinilah ia menjadi lebih menarik. Jakarta menggabungkan MRT ini dengan sistem LRT serta rangkaian bas Transjakarta, yang sebenarnya merupakan sistem bas rapid transit terbesar di dunia dengan lebih daripada 250 km laluan bas SAS. Fikirkan sejenak. Lebih 250 km laluan bas SAS yang membolehkan bas bergerak tanpa terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Ini bermakna seorang penumpang yang sebelum ini duduk dalam trafik selama 2 jam kini boleh bergerak merentasi bandar dengan jauh lebih cepat. Ya, Kuala Lumpur juga mempunyai laluan BRT. Tetapi skala Jakarta sangat besar. Mari kita bincangkan tentang kos, kerana ini selalu menjadi persoalan ramai orang. Satu perjalanan MRT Jakarta biasanya berharga sekitar RM3,000 hingga RM14,000 Indonesia bergantung pada jarak, iaitu kira-kira antara 20 sen hingga $1. Ini menjadikannya mampu milik untuk berjuta-juta orang. Apabila pengangkutan menjadi murah dan boleh dipercayai, sesuatu yang penting berlaku. Orang mula meninggalkan kereta dan motosikal. Bayangkan seorang pekerja pejabat biasa. 10 tahun lalu, dia mungkin perlu keluar rumah pada pukul 6 pagi hanya untuk mengelakkan kesesakan, menaiki motosikal atau duduk dalam ten yang sesah. Hari ini, orang yang sama boleh berjalan ke stesen MRT yang bersih, mencentukkan pembayaran, dan sampai ke pejabat dengan lebih cepat dan kurang tekanan. Perubahan kecil seperti ini secara perlahan-lahan mengubah keseluruhan bandar. Tetapi pengangkutan hanyalah sebahagian daripada cerita. Infrastruktur juga bermaksud lapangan terbang, lebuh raya, pelabuhan, dan bahkan bandar baharu.
Lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta telah melalui pengembangan besar selama bertahun-tahun. Lapangan terbang ini kini mengendalikan puluhan juta penumpang setiap tahun dan mempunyai sambungan tren lapangan terbang moden yang membawa penumpang terus ke pusat Jakarta dalam kira-kira 45 minit. Fikirkan kesan psikologi perubahan ini. Daripada duduk dalam kesesakan yang tidak menentu selama berjam-jam, pelancong kini mempunyai sambungan rel yang boleh dipercayai ke pusat bandar. Satu perubahan ini sahaja sudah mengubah pengalaman tiba di Jakarta. Lebuhraya juga menceritakan sebahagian daripada kisah pembangunan ini. Indonesia telah melabur besar dalam lebuhraya tol sepanjang dekad lalu, terutamanya di Pulau Jawa di mana Jakarta terletak. Rangkaian tol Trans Jawa kini menjangka lebih daripada 1,000 km dari barat hingga ke timur pulau tersebut. Kini bermakna lori yang membawa barangan boleh bergerak lebih cepat antara bandar besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Mengapa ini penting untuk orang biasa? Kerana logistik yang lebih baik mengurangkan kos pengangkutan. Apabila kos logistik turun, harga produk juga boleh menjadi lebih murah. Dan apabila harga produk turun, perniagaan berkembang lebih cepat. Infrastruktur sebenarnya memacu pertumbuhan ekonomi secara senyap di belakang tabir. Sekarang ada satu perkara lagi yang mengejutkan ramai rakyat Malaysia. Jakarta kini mempunyai kereta api berkelajuan tinggi pertama di Asia Tenggara yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Laluan ini sepanjang kira-kira 142 km dan membolehkan tren mencapai kelajuan sehingga 350 km sejam. Masa perjalanan antara kedua-dua bandar yang dahulu sekitar 3 jam dengan kereta kini hanya kira-kira 40 minit dengan tren. Bayangkan perbandingan itu. Kuala Lumpur ke Ipoh dengan ETS mengambil masa sekitar 2 jam. Tetapi Jakarta ke Bandung kini kurang daripada 1 jam dengan tren berkelajuan tinggi. Tiba-tiba jarak antara bandar terasa jauh lebih dekat. Dan perkara menariknya ialah projek seperti ini bukan sekadar simbol kemegahan. Ia mengubah cara orang hidup dan bekerja. Seseorang boleh tinggal di Bandung tetapi menghadiri mesyuarat di Jakarta dalam masa kurang daripada 1 jam. Syarikat boleh mengembangkan operasi antara bandar dengan lebih mudah. Pelancongan juga meningkat kerana perjalanan hujung minggu menjadi lebih mudah. Tetapi kita belum bercakap tentang rancangan terbesar Indonesia. Dan di sinilah cerita menjadi lebih menarik. Indonesia sedang membina ibu kota baharu bernama Nusantara di Pulau Borneo. Idea ini adalah untuk memindahkan fungsi kerajaan secara berperingkat dari Jakarta. Mengurangkan kesesakan sambil membina bandar pintar moden yang direka dengan konsep kelestarian. Projek ini termasuk sistem tenaga hijau, pengangkutan pintar, dan susun atau bandar yang direka untuk mengurangkan kebergantungan kepada kereta. Walaupun keseluruhan kerajaan mungkin mengambil masa lama untuk berpindah, projek ini sendiri menunjukkan sesuatu yang penting. Indonesia sedang berfikir jauh ke hadapan tentang perancangan bandar dan infrastruktur. Sekarang mari kita berhenti seketika dan bandingkan secara jujur. Kuala Lumpur masih mempunyai banyak kelebihan besar. Bandar ini mempunyai sistem rel yang matang, lapangan terbang bertaraf dunia, serta rangkaian lebuhraya yang maju. Garis langitnya ikonik, perancangan bandar lebih tersusun, dan perkhidmatan awam secara umum sangat cekap. Tetapi perkara yang mengejutkan ramai penganalisis ialah kelajuan transformasi Jakarta. Bandar dengan populasi yang sangat besar biasanya sukar dimudahkan dengan cepat. Namun Jakarta, dengan lebih 10 juta penduduk di bandar dan lebih 30 juta di kawasan metropolitan, sedang melaksanakan projek infrastruktur besar yang mengubah cara bandar itu berfungsi. Fikirkan skala itu. Kereta Kuala Lumpur mempunyai sekitar 8 juta penduduk. Kereta Jakarta mempunyai lebih 3 kali ganda jumlah itu. Membina sistem rel, lebuhraya, dan lapangan terbang untuk populasi sebesar itu adalah cabaran yang sangat besar. Namun kemajuan tetap berlaku. Sekarang kembali kepada soalan pada awal video. Adakah Jakarta sebenarnya lebih maju daripada Kuala Lumpur dari segi infrastruktur? Jawapan yang jujur sebenarnya lebih kompleks. Kuala Lumpur masih mendahului dalam banyak aspek seperti perancangan bandar yang lebih teratur dan kemudahan infrastruktur per kapita. Tetapi momentum pembangunan Jakarta sangat luar biasa. Laluan metro baharu, kereta api laju, rangkaian bas yang besar, serta lebuhraya yang terus berkembang sedang mengubah bandar ini pada kadar yang tidak dijangka ramai orang.
Jadi kejutan sebenar bukanlah Jakarta tiba-tiba mengatasi Kuala Lumpur dalam satu malam. Kejutan sebenar ialah betapa cepatnya jurang itu berubah. Dan disinilah pelajaran besar yang boleh kita ambil. Bandar sentiasa berubah. 20 tahun lalu, ramai orang percaya hanya Singapura mampu mempunyai infrastruktur bertaraf dunia di Asia Tenggara. Kemudian Kuala Lumpur membina MRT. Bangkok mengembangkan rangkaian relnya. Dan kini Jakarta sedang mengejar dengan sangat pantas. Rantau ini sebenarnya berkembang bersama. Jadi apakah yang boleh dipelajari oleh rakyat Malaysia daripada cerita ini? Pertama, kemajuan tidak pernah berhenti. Bandar yang maju hari ini boleh dipintas esok jika ia berhenti berinovasi. Kedua, infrastruktur bukan sekadar tren atau lebuh raya. Ia membentuk kehidupan harian, pertumbuhan ekonomi, dan peluang untuk berjuta-juta orang. Ketiga, memahami apa yang dilakukan oleh negara jiran membantu semua pihak menjadi lebih baik. Kerana apabila bandar-bandar Asia Tenggara bersaing, seluruh rantau akan mendapat manfaat. Sekarang saya ingin tahu pendapat anda. Adakah anda fikir infrastruktur Jakarta akan azimnya mengatasi Kuala Lumpur sepenuhnya? Atau Kuala Lumpur akan kekal di hadapan kerana pembangunan awal dan perancangan bandar yang lebih kokoh? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen kerana perbincangan seperti ini membantu kita memahami bagaimana rantau kita sedang berubah. Jika anda rasa video ini menarik, jangan lupa tekan butang suka, langgan saluran ini, dan kongsikan kepada rakan yang suka belajar tentang masa depan Asia Tenggara. Dan ingatlah satu perkara ini, kadang-kadang perubahan terbesar berlaku secara senyap. Satu bandar demi satu bandar, satu laluan tren demi satu laluan tren. Sehingga suatu hari nanti orang melihat sekeliling dan menyedari bahawa rantau yang mereka sangka sudah mereka kenal sebenarnya telah berubah sepenuhnya.